Hi again. We are going to continue our discussion on evolutions of international banking, still in chapter 1. It's quite a long chapter, right? So under these categories of colonial banking, okay? Before this, I have explained about the further expansion that could be traced around the 1850s onwards by the end of the century, British banks had operations mostly in South Africa, Latin America, and India. So by 1914, European nations dominated almost 85% of the world in some form of colony, dependency or control. So pada tahun 1914, negara-negara Eropah iaitu terutamanya British dah menguasai hampir 85% daripada bank dan juga kontrol kuasa terhadap kuasa dunia melalui penjajahan, sama ada penjajahan secara direct ataupun penjajahan dari sudut kontrol ekonomi dan sebagainya, kan. Seperti yang kita ingat, dia masuk ke Tanah Melayu ni dulu dengan alasan untuk menjadi tuan penasihat, kan. Right? Pada asalnya penasihat kepada raja-raja Tanah Melayu pada masa tersebut, dan akhirnya yang jadi penasihat ni menguasai Tanah Melayu, right? Okay. So ingat tak what happened during 1914 lebih kurang ni? Okay, if you still remember, tenggelamnya kapal Titanic. Kan, if you still remember, bukan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Yang tu filem, movie kan, kisah Zainuddin dan Hayati, kan, sedih cerita dia, right? So yang tu adalah kapal Van der Wijk, cerita novel. Yang ni adalah during the 1912 sebenarnya, kapal tanggal, lebih tepat lagi tanggal lebih kurang 14 April ke, saya tak ingat. Lebih kurang 14 April 1912 tenggelamnya kapal Titanic pada masa itu. So if you recall, kapal Titanic ni tenggelam dan menenggelamkan ramai sangat orang-orang yang sangat berpengaruh. Not just in that film, yang mana menenggelamkan Jack dan kan Rose, kan, Jack dan Rose, tak silap saya, right? Rose tak tenggelam tapi Jack yang die in the end. But di luar daripada itu sebenarnya, apabila tenggelamnya kapal Titanic ni, ramai orang-orang yang berpengaruh pada masa itu juga turut meninggal dalam kecelakaan tersebut. Dan since punca tenggelamnya kapal Titanic ni menjadi misteri, walaupun dia claim sebagai pelanggaran dengan iceberg, tapi walaupun prior to that dia kata kapal Titanic ni adalah kapal yang takkan sinking, kan, dengan megahnya, right? Tapi akhirnya tenggelam. Of course, semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, right? So, saya nak cerita apa yang berlaku during this 1912. Ada 3 individu penting yang turut tenggelam dalam kapal tersebut, yang mana these 3 individuals sebenarnya menentang penubuhan Federal Reserve. Federal Reserve wujud sampai sekarang, kan, di US. Dan Federal Reserve ini jugalah yang menguasai bank dunia, kan. Yang menguasai bank dunia, yang menguasai ekonomi dunia. Okay. Dan apa yang berlaku pada masa 1912 tu, if you boleh Google, I'm not accusing, saya tidak menuduh, tetapi jelas yang meninggal tu memang people yang antara 3 individu yang berpengaruh tu adalah 3 individu yang menentang penubuhan Federal Reserve. Dia tak naklah buat Federal Reserve ni sebab dia tahu one day Federal Reserve ni akan try to conquer the whole world, kan. But the one and only, salah satu individu penting juga yang sepatutnya naik kapal tu, nama dia adalah JP Morgan. So JP Morgan ni, pernah dengar kan JP Morgan? Yes, nama bank. Betul. So, JP Morgan ni yang claim dia juga
membiayai kapal tersebut dan dia sepatutnya naik. Tetapi dia batalkan pada saat-saat akhir. Hanya dalam masa beberapa jam sebelum berlayar. Suspicious kan? Kenapa dia tiba-tiba tak jadi naik kapal tersebut. Dan kebetulan JP Morgan ni adalah individu penting yang berperanan dan memainkan peranan besar dalam penubuhan Federal Reserve di Amerika, right? Dia asal London, but then dia banyak mendominasi bank dan juga institusi kewangan di US pada masa itu. Dan akhirnya Federal Reserve ditubuhkan dan semakin luas dan semakin berkembang. Dan by 1914 negara Eropah dah menguasai banyak ekonomi dunia pada masa tu. Dia dah menjelajah ke seluruh dunia, right? Termasuklah kita, tanah Melayu kemudiannya, right? Kan? So, you boleh baca balik the history dan sejarah. Dan dari situlah mereka menguasai sistem perbankan dunia. Betul tak? Kan? So, memang it look like a conspiracy theory, but then again, if we take a look, memang tidak ada bukti kukuh juga. But then, kalau kita cuba kaji, ada unsur suspicious dekat situ. Bagaimana mereka mula cuba untuk menguasai dunia, right? Melalui sistem, banking system yang sedia ada. So, sampai hari ni, kita ada Federal Reserve, we also have IMF, we also have the World Bank. So, mereka inilah yang mendominasi sistem perbankan dan juga sistem kewangan dunia, kan? Dia bagi pinjam duit dekat negara-negara miskin, but then these countries kena bayar jumlah interest yang terlalu besar. Sampai bertahun-tahun masih lagi berhutang dengan the World Bank ataupun IMF. Okay? Right. So, as colonialism developed, it became an established corporate governance policy by which governments, especially economically developed ones in Europe, systematically control and exploited lesser developed nation. Betul lah, macam I mentioned earlier, Eropah mula menguasai negara-negara kecil yang kurang membangun dan mula menubuhkan sistem-sistem banknya yang sendiri dan menguasai governance, policy dan struktur kewangan yang ada di dalam negara-negara tersebut. So, colonialist nation ni, negara-negara penjajah seperti Belanda, British dan sebagainya ni, termasuklah Portugal, dia believe that they have a good reasons to promote and develop this system. Dia percaya apa yang dia bawa itu adalah bagus untuk negara tersebut. Sedangkan mereka sebenarnya telah dan walaupun pada masa yang sama mereka membawa unsur modernisation, tetapi pada masa yang sama mereka sedang meruntuhkan institusi asal ataupun macam di Tanah Melayu pada masa tersebut mereka telah meruntuhkan sistem beraja yang ada pada masa itu. Okay? So, the reasons colonialists believe that they have a good reasons to promote and develop the system adalah mereka percaya profit could be made on two conditions, forced trade and also natural resources. So, dia faham bahawa keuntungan tu boleh dibuat dalam keadaan dua cara. Satu adalah perdagangan secara paksaan dan juga mengeksploitasi sumber ataupun resources yang ada. Betul. Macam di Tanah Melayu pada era kolonialism, mereka eager sangat datang ke sini sebab nakkan rempah, spices dan also resources yang kita ada pada masa itu adalah biji timah. During this colonial era, biji timah sangat penting. Kan biji timah ni memainkan peranan penting sebab masa tu sektor industri di Eropah baru nak naik dan mereka tidak ada biji timah yang mencukupi lah untuk sumber diorang. So dia menjelajah ke negara-negara yang kaya dengan this kind of natural resources. Then, the ruling nation was assumed to be intrinsically superior. Dan dia percaya bahawa negara dia adalah lebih hebat daripada negara lain. So, they supposed to help those people towards civilization. Dan dia rasa dia kena bawa civilization yang dia ada ni ke negara-negara tersebut.
Okay. Bawa apa unsur modernisation yang dia ada kan. Dia datang ke Tanah Melayu, dia bina landasan kereta api, dia bina jalan dan sebagainya. Walaupun nampak macam untuk kemudahan bergerak untuk rakyat setempat, tetapi sebenarnya kemudahan juga untuk dia mengeksploitasi sumber-sumber hasil negara yang ada. Right? And then the conventional tenet of white colonizers held that they obligated to rule subordinates, inferior and less advanced people. So dia percaya falsafah yang dia bawa tu daripada especially daripada penjajah orang putih, kulit putih ni, dia boleh bawa dan dia boleh rule, dia boleh memerintah. Dan mereka rasa mereka lebih hebat, superior dan boleh memerintah kaum yang inferior dan less advanced people dan boleh mengarahkan dan boleh menguasai people di those countries yang kurang maju ini. Itu yang dia rasa lah. Okay, the Europeans also assume their cultures, government policies and dia punya pentadbiran, dia rasa culture budaya dia adalah lebih superior daripada negara lain. So itu yang menyebabkan dia lebih eager dan lebih bersemangat untuk menjelajah ke negara-negara tersebut. And during the 19th century, Belgian, French and German bank dah set up bank operation di Latin America, Africa and China, as well as di London. So one major differences between British bank and the European bank adalah former established colonial bank. Pada masa asal ditubuhkan sebelum tu adalah ditubuhkan colonial bank. Kemudian dia cipta pula British Overseas Bank. Tapi benda yang sama. Kemudian dia cipta pula Anglo Foreign Bank. Anglo Foreign Bank ni dia gabung antara dua negara. Contoh Anglo Foreign Bank macam Anglo South American. Anglo South American Bank. Iaitu gabungan antara British Bank dan juga Bank Argentina. Which only provided service outside the Britain. Tapi kedua-dua ni dan ketiga-tiga ni walaupun colonial bank ke, British Overseas Bank ke, Anglo Foreign Bank ke, it's just the same international bank lah yang ditubuhkan oleh negara British. And various Japanese and Canadian bank also developed their global banking activities during the late 19th and 20th centuries. Betul. Penubuhan Bank of Japan pada 1868 di bawah selepas Meiji Restoration, selepas reformasi Meiji pada tahun tersebut, so ditubuhkan juga Bank of Japan dan berkembang sehingga sekarang. Di Kanada pula dia bermula dengan Bank of Montreal. Pernah dengar kan? Bank of Montreal pada tahun 1817 dan sampailah nowadays masih ada dan berkembang pesat sehingga sekarang. So, in the next video, we are going to continue tentang modern banking yang tak kurang hebatnya juga kisah modern banking ni, right? So, I'll see you in the next video. Thank you.